warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada saya punya lecturer, rakan-rakan dan penonton sekalian. Nama saya Siti Nuriza binti Muhammad Selamat. Nombor matrik saya 1718F1019. Dan saya sekarang ni nak membentangkan tentang tajuk sejauh manakah keperluan kepada media elektronik pada masa ini. Korang semua tahu tak media elektronik apa? Media elektronik tu adalah saluran komunikasi yang menggunakan alat-alat elektronik moden. Terdapat 4 jenis alat komunikasi. Yang pertama adalah televisyen. Korang semua tahu tak apa tu televisyen? Televisyen atau nama dia televisi atau TV. Televisyen adalah sejenis media telekomunikasi yang memancarkan cahaya dan gambar gerak. Ia juga mempunyai warna. Ada yang warna hitam putih, ada yang warna warna. Pada masa ini, televisyen tidak lagi jadi rebutan orang ramai. Sebab apa? Sebab televisyen hanya mengeluarkan gambar bergerak dan suara. Kenapa manusia tidak menggunakan televisyen? Kerana manusia telah mengupgrade televisyen tu menjadi Smart TV. Kerana manusia telah mencipta Smart TV dengan pelbagai kegunaan. Seperti mereka boleh main e-sport ataupun modify Smart TV tu menjadi PC. Untuk kegunaan pejabat. Tambahan pula, televisyen pada masa ini telah menjadi bahan antik. Bahan antik. Kenapa jadi bahan antik? Sebab pertama adalah saiznya yang begitu besar, berat dan susah dibawa ataupun sudah susah nak ditaruh di meja makan. Dengan berat yang macam tu, meja yang pun boleh patah tau. Dengan adanya Smart TV yang lebih ringan, lebih nipis dan mudah diletakkan di mana sana saja, seperti di atas meja, lekat di tepi dinding. Dan yang terakhir adalah TV. Dulu mana ada tinted, sekarang dah ada babe, dah ada tinted untuk kesihatan mata kita. Kenapa dulu tak ada tinted? Dia punya cahaya cerah gila lah. Macam 10 batu pun boleh nampak lagi TV tu cahaya. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita tengok jauh-jauh pun kejelasan gambar dia tu dah tak ada. Mungkin kalau kita tengok dari jauh dia jadi kabur. Sebab kita manusia perlu lihat TV, perlu tengok TV pada jarak 5 meter. So nampak ke? Nampak ke TV tu? Kabur kan? So disebabkan itu TV tidak menjadi rebutan pada masa kini, tapi Smart TV menjadi rebutan pada masa kini. Saya Nona Jah binti Yunus 17-18F11499. Tajuk kepentangan saya yang akan saya bentangkan adalah sejauh manakah media elektronik menjadi satu keperluan pada masa kini. Media elektronik merupakan sejenis cara komunikasi yang membolehkan maklumat disebarkan kepada masyarakat melalui radio, televisyen, internet dan telefon pintar. Istilah ini dicipta pada tahun 1920-an. Poin yang akan saya bentangkan adalah telefon pintar. Pada tahun 1902, Amerika Latin telah mencipta telefon pintar tanpa wire. Penggunaan telefon pintar ataupun smartphone semakin popular dalam kalangan masyarakat Malaysia pada masa kini, terutamanya generasi muda ataupun generasi Y. Telefon pintar merujuk kepada telefon bimbit yang mempunyai sistem perkomputeran yang maju dan ketersambungan berbanding dengan telefon bimbit yang biasa ataupun dikenali sebagai telefon bimbit rumah. Telefon pintar membolehkan penggunaan memasang aplikasi canggih di dalam talian seperti iOS, Windows Phone dan juga Android. Pada masa dahulu, telefon pintar hanya mampu digunakan oleh ahli korporat ataupun ahli yang ternama, tetapi kini ia mampu dimiliki oleh semua masyarakat, terutamanya generasi muda ataupun pelajar universiti yang amat memerlukan penggunaan telefon pintar. Melalui telefon ini juga dapat menghubungi beberapa rakan dan isyarat di samping mendengar suara, melihat wajah dan sebagainya. Kita dapat 3 keperluan penggunaan telefon pintar. Yang pertama, sebagai alat perhubungan misalnya keluarga yang berjauhan ataupun berada di perantauan. Contohnya, boleh bertanyakan khabar dan merapatkan hubungan silaturahim keluarga yang berada berjauhan. Yang kedua adalah telefon pintar merupakan aset paling terpenting pemandu kenderaan. Sekiranya berlaku sebarang masalah ataupun kecemasan,
Pemandu kenderaan boleh menelefon mekanik ataupun juruteknik untuk mendapat kabar kenderaan. Telefon yang ketiga adalah alat untuk melayari internet. Penggunaan internet boleh dibuat di mana-mana sahaja walaupun di mana kita berada. Dengan kemajuan dan kencanggihan yang sedia ada, para pengguna boleh menggunakan telefon pintar tak kira waktu maupun masa. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pensyarah subjek PUA 602 Oktober 5 Channel 4. Selamat diberi Nur Najib binti Muhammad Khalid, nombor referensi 17 dan 18 F102. Ini adalah sejauh manakah keperluan terhadap media elektronik pada masa kini. Waktu menggunakannya sebagai telefon utama di rumah, kadang-kadang menggunakan telefon ini untuk tujuan perniagaan. Kadang-kadang tersebut akan terlindung daripada pengaruh negatif di media sosial dengan penggunaan handphone. Kepentingan penggunaan telefon ini adalah untuk kegunaan di rumah distribusi. Model utama yang tersedia pada masa kini adalah J-Port KXT 7026. Model kedua yang tersedia pada zaman kini adalah Panasonic Basic Model. Model yang ketiga tersedia adalah Panasonic Basic Corded Landline. Berikut adalah contoh model telefon yang tersedia pada zaman kini. Kepentingan telefon ini adalah untuk tujuan penghubungan rasmi memiliki syarikat, rumah dan institusi. Jadi kepentingan yang kedua adalah telefon ini merupakan kegunaan terhadap warga mengarif tentang teknologi komunikasi terutamanya wireless. Kepentingan yang ketiga adalah untuk kegunaan komunikasi khas tentang urusan kerja, kerana apabila urusan kerja menggunakan telefon seperti ini dapat mengelakkan daripada urusan rasmi kerja dan urusan peribadi dicampur. Nama saya Nur Chandra Berti Zainuddin, nombor menteri 17-18-7013. Pada hari ini saya akan menerangkan satu contoh media elektronik iaitu radio. Radio merupakan sejenis media komunikasi dan penyiaran yang menggunakan gelombang elektromagnet atau isyarat-isyarat radio bertujuan untuk menghantar maklumat elektronik dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Radio ini adalah media menghantar komunikasi tanpa menggunakan wayar. Unit penghantar dipanggil pemancar atau transmitter, manakala unit penukar isyarat radio ke bunyi yang boleh didengari oleh penerima dipanggil receiver. Biasanya, penerima adalah dirujuk sebagai radio atau peti radio. Pencipta radio dari Itali iaitu Guglielmo Marconi adalah pencipta radio yang pertama. Pada awal penciptaan radio pada zaman dahulu digunakan untuk maritim. Seperti contoh, menghantar pesanan telegrafi berkod Morse antara kapal dan daratan. Sebagai contoh, tentera Jepun meninjau armada Rusia ketika perang Tsushima pada tahun 1905. Satu lagi contoh penggunaan radio pada zaman dahulu ialah sebelum perang, pembangunan dan pengesanan pesawat dan kapal melalui penggunaan radar. Antara golongan yang masih lagi menggunakan radio pada masa kini adalah golongan pemuzik yang menggunakan radio sebagai platform untuk mempromosikan dan memperdengarkan lagu mereka. Seterusnya adalah mereka yang tersekat dalam kesesakan lalu lintas akan menggunakan radio sebagai platform untuk hiburan dan untuk mengelakkan mereka daripada stres dan mengantuk. Terdapat juga ibu bapa atau atuk dan nenek yang berada di kampung masih menggunakan kotak radio atau siaran radio untuk mengetahui perkembangan suara. Jadi, walaupun banyak gadget dan media elektronik yang lain yang lebih canggih, radio masih lagi diperlukan untuk tujuan tertentu seperti menyampaikan maklumat, memberi pesanan dan sebagainya. Umum mengetahui, siaran radio boleh didengari di televisyen, di internet, telefon bimbit dan anda tidak perlu khawatir lagi akan perkembangan semasa radio. Nama saya Siti Aisyah binti Sahim, nombor metrik 17-18F1002. Tajuk kami ialah sejauh manakah keperluan kepada media elektronik masa kini. 3. Berdasarkan tajuk apa yang saya dapat huraikan, pada zaman kini, manusia amatlah mementingkan media elektronik sebagai alternatif untuk berhubung pada masa kini. Selain itu, ia dapat menjimatkan masa tanpa perlu secara berdebat. 3. Di sini, saya ingin menghuraikan internet dalam media elektronik. Internet
berhasil disebabkan oleh rentetan daripada perlumbaan senjata di antara Amerika Syarikat dan juga Kesatuan Soviet. Pada tahun 1957, Kesatuan Soviet melancarkan satelit pertama mereka bernama Sputnik 1. 3. Internet pertama yang terhasil ialah ARPANET, adalah program kawalan jaringan ataupun dipanggil sebagai Network Control Program. Protokol ini telah digantikan oleh Robert Hine, Vincent dan yang lain. 3. Seterusnya saya akan menerangkan contoh internet pada zaman dahulu. Pada zaman sekitar 20 ke 30 tahun lampau, terdapat beberapa jenis internet yang digunakan. Yang pertama ialah tonal dial-up modem. Tak ada salah. 3. Seterusnya saya akan menerangkan contoh internet pada zaman dahulu. Pada zaman sekitar 20 ke 30 tahun lampau, terdapat beberapa jenis internet yang digunakan. Yang pertama ialah tonal dial-up modem. Tonal dial-up modem seperti telefon. Untuk memulakan panggilan, kita mestilah membuka tertingkap dial, isi nombor yang ingin didial dan komputer akan mengakseskannya. 3. Seterusnya ialah penggunaan internet laman web Yahoo. Pada zaman dahulu, laman web ini haruslah ditaip satu persatu perkataan atau URL untuk mengakseskannya. Tetapi, pada zaman sekarang, kita hanya perlu salin atau dipanggil copy and paste dengan mudah. 3. Seterusnya saya akan menerangkan internet pada zaman sekarang. Contoh penggunaan internet pada zaman sekarang ialah seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan juga Twitter. Selain itu, terdapat juga aplikasi seperti TikTok, Musical.ly, YouTube, Smash dan sebagainya. 3. Seperti yang kita tahu, pengguna internet juga mempunyai kesan baik yang tersendiri. Antaranya ialah yang pertama, ia merupakan salah satu medium untuk seseorang berkomunikasi dengan orang lain sama ada jauh maupun dekat. Apa yang telah dibentangkan oleh ahli kumpulan saya sebentar tadi, di sini saya dapat simpulkan bahawa keperluan terhadap media elektronik iaitu internet adalah lebih penting pada zaman sekarang. Hal ini demikian kerana internet dapat memudahkan segala urusan pada zaman sekarang, terutamanya sewaktu dunia menghadapi pandemik COVID-19 ini. Hal ini demikian kerana kerja-kerja menghantar atau mencari maklumat adalah lebih mudah dengan hanya di hujung jari. Selain itu, dapat menyelesaikan pelbagai urusan harian seperti membayar bil dan urusan perbankan internet. Selain itu juga, dapat berkomunikasi pada jarak yang jauh dan jarak yang dekat malah dapat merentasi lautan seantero dunia. Dari segi pendidikan, ibu bapa akan mudah dapat menyemak keputusan peperiksaan anak-anak secara cepat dan berkesan. Di situasi pandemik ini, masyarakat lebih mudah membeli barang sekaligus menjimatkan kos. Sekian, terima kasih.